Ada Allah bagi kita kemewahan, kesenangan. Ada Allah bagi kita kemiskinan. Itu ujian dalam hidup. Macam kita. Ada orang tak sama. Ada orang dia gajinya besar, jawatannya besar, badannya besar, isterinya besar, suaminya besar, anaknya besar. Ada orang pula, dia biasa aja. Gaji kecil, dia pun kecil, anak kecil, semua kecil. Hati kecil. Tetapi nilaian Allah di mana? Ada nilaian Allah pada harta kita? Bukan. Nilaian Allah adakah kemiskinan kita? Bukan. Tapi nilaian Allah ialah takwa, iman tadi ini. Sebab orang besar pun ada iman, orang kecil pun senang. Semua boleh dapat. Tetapi berdasarkan nilaian harta, tak adil. Ini kata iman itu jatuh nombor satu. Sebagai contoh, ini kisah benar. Ada kawan saya, dia pernah macam kita ekspor kepada wakil Sudan 2001. Pernah kan? 2001 pernah satu sedang OIC di Malaysia. Wakil Sudan, dia jadi macam pendamping sebab dia cakap. Bila wakil Sudan turun di ekspor sekali lagi itu, tengok Ibu Raya aku punya lebih banyak kan. Dia setuju. Dia kata fantastik, hebat, mumtaz. Memang dia tanya kenapa? Dia kata tempat saya tak jumpa jalan macam ni. Dia kata. Jalan tempat dia kecil. Nak selisih pun. Lepas tu dia ada terkejut. Dia naik mesti. Lepas tu ada kereta kancil potong mesti. Dia kata, lagi fantastik. Tempat saya tak ada. Biasanya mesti yang potong kancil. Tapi ini kancil potong mesti. Kemudian di tengah hari dia semayang. Ini kisah benar ni. Dia semayang Zuhur di Masjid Negeri Shah Alam. Lepas tu bila masuk bila air, dia tanya member saya. Tengok, kepala paip tak ada. Dia kata, air dalam Hanafi. Mana kepala paip? Tanya member saya. Dia kata, sini kepala paip tak ada. Lepas tu dia ulur tangan ambil uduk, air keluar. Kejut dia kata, syurga. Katanya, member katanya kenapa? Kata macam tu. Dia kata, tempat saya, tempat sini, kepala paip tak ada air keluar. Tempat saya, kepala paip ada air tak keluar. Itu dia hebat. Sebab itulah kita asas yang pertama sekali iman kita kepada Allah. Kalau ini ada, insya-Allah kita dah masuk kepada yang kedua. Baik, sebelum nak masuk yang kedua, bila ada iman, ada takwa, kita rajin solat berjamaah. Kat tempat kerja pun kita solat berjamaah. Ada keberkatannya dekat rumah, suami jadi imam, isteri dengan anak-anak dekat belakang. Sebab Nabi pesan kepada kita, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumah kamu dengan dua cahaya. Rupa-rupanya rumah kita bersinar bukan sekadar dengan kilauan lampu yang kita pasang, tapi dengan dua cahaya, kata Nabi. Pertama dengan solat, terutama sekali solat secara berjamaah. Yang kedua membaca Al-Quran. Tapi sedih ada isteri tu dia kata, bang tadi dengan ceramah Ustaz dengan Ustaz pesan kita kena rajin semayang berjamaah. Bahagialah rumah tangga kita. Abang tolong jadi imam, boleh ke isteri dia ya, bila dah suruh suami jadi imam, suami kata sorry abang tak tahu macam mana nak jadi imam. Bila dah kata macam tu, isteri dia kata tak apalah bang, I sayang sangat dekat you duduk belakang, biar I jadi imam. Itu adalah sifat namanya ya. Jadi ingat iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, bila Ustaz cerita tentang sembahyang dia, Ustaz pun teringat. teringat pula ya. Kadang-kadang cerita Ustaz boleh cerita juga. Okey. Cerita dia tak pernah ke masjid. Tak pernah di masjid surau, tak pernah pergi. Bila mak ayah dia kata, pergilah masjid surau sama, semayang berjamaah. Bila mak ayah dia tu suruh pergi, dia pergi. Bila dia pergi tu, dia semayang Isya. Isya dia pergi lewat, pergi masuk rakaat yang kedua. Masuk rakaat yang kedua. Lepas tu, bila imam bagi salam, dia pergi salam sama. Kan? Tengok imam tu tengok, dia ni tinggal di rakaat. Lepas bagi salam, imam panggil dia. Saya nampak tadi kamu ketika dituruhkan ke sini pertama dituruhkan tadi. Dia jawab, ini menyampak main surau masjid. Satu rokat, okey abang.
Ini masalah sebenarnya. Okey, itu selingan sahaja tuan-tuan dan puan-puan sebab kita tak ada iklan. Okey. Yang kedua, asas untuk membina keluarga bahagia dunia dan akhirat yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran mesti ada pada keluarga kita. Al-mawaddah warahmah. Perlu ada kasih sayang. Sebab itu bila kita sebut kasih sayang, hari ini ramai orang bila dalam hati ada kasih, ada sayang, ada cinta, ada rindu. Sebab tu perkataan tentang kasih sayang ni sentiasa ada di bibir masyarakat manusia. Namun yang sedihnya kata-kata kasih sayang ni hanya masa bercinta je. Kita selalu dengar I love you. Sinilah tak ada di depannya. I love you. Kita selalu dengar I love you, I miss you. Ataupun bahasa Hindustan pun ada juga Metung se piar kertimu. Suami jawab Acha hai kan. Suami tu macam-macam kita dengar. Wa I listen pun ada. Ana uhibbuka pun ada. Macam-macam perkataan yang melambangkan kasih sayang. Sebab itu kasih sayang ni kita kena terjemahkan melalui dua perkara. Nabi pesan, bukan ustazah pesan. Nabi kata bila kita sayang kepada seseorang, kita kena tunjuk dengan dua perkara. Pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan perbuatan. Salah kalau persepsi setengah orang mengatakan, ustazah, saya memang sayang kat isteri saya, kata seorang suami. Tapi saya tak tunjuk, ustazah. Salahlah tu. Sebab Nabi kata sayang kena tunjuk, sayang kena pamer. Dah sayang simpan buat apa? Kalau masa bercinta dulu bukan main lagi. Bagi bunganya, siap tulis I love you lagi. Tapi bila dah berkahwin, ada suami bagi bunga lagi? Ada ke tak ada? Puan-puan kat belakang ada ke tak ada? Oh, tak berani nak jawab. Sebab suami-suami ada dekat depannya. Kalau tuan-tuan pagi ni kira memang hebat lah. Kita tak nak kasih sayang ni hanya awal saja. Itu yang ada orang dia nak tiru kami dalam semanis kurma. Sebab dia dengar kadang-kadang panggil sayang, kadang-kadang panggil ling. Bukan saja buat-buat. Memang macam tu duk panggil selalu. Jadi penerbit ni masa mula-mula masuk semanis kurma, kan belah kanan pasang mikrofon. Yang ada kat sini pasang mikrofon. Dalam ni, dalam tudung ni memang pasang earpiece sebab nak dengar cue, nak dengar arahan daripada penerbit. Okey, lagi 2 saat kita nak pergi ke commercial break. Okey ustazah, tetamu ustazah cakap banyak sangat, potong. Kita ni nak dengar penerbit lagi, nak dengar tetamu bercakap lagi, kita lagi nak bercakap. Jadi masa kami pakai earpiece dengan dah ada mic, kan kita sampai studio awal, masa mula-mula nak masuk semanis kurma, ustazah bincang lah. Okey, bila nak cakap apa kejap lagi? Ustaz pun panggil, okay, sayang cakap sini. Rupanya mereka kat dalam bilik tu 4-5 orang dengar. Dia orang keluar daripada bilik konti tu, mereka kata kepada ustazah dengan ustaz, kejap lagi nak live semanis kurma, boleh tak sebut macam tadi? Kita pun pelik juga bila masa kita cakap dengan dia orang. Sebut macam mana? Macamnya ustazah dengan ustaz sembang-sembang tadi. Macam mana boleh dengar? Kami dengar lah sebab dah pakai mikrofon, dah ada earpiece semua. Ya Allah, saya kata bang, lepas ni kita kena cakap, kita kena peduh. Ini kata orang utara, kena peduh, kena jaga-jaga. Ya? Jadi maknanya, mereka nak tiru kami, panggil ling lah, panggil sayang lah. Namun ada seorang isteri, dia nak panggil darling dekat suami dia nak pendek jadi ling. Cuba cerita sikit macam mana? Ini kena teruskan cerita. Cerita sikit lah. Dia nak ikut darling panggil ling. Darling panggil ling. Tapi masalahnya suami nama Yaakob. Dia panggil Lingko. Itu masalahnya. Anak ikut pun tengoklah dulu ya. Karena itulah kita dalam bab yang kedua ni, kasih sayang ni. Kita nak bina rumah atau kita nak bina menggunakan batu bata, kayu, simen, kaca, tanah, itu rumah. Tapi rumah tangga mesti dibina dengan kasih sayang. Baru cukup. Kita sekarang nak tengok rumah tu macam mana, berapa tingkat, berapa bilik. Tapi kasih sayang tu tak ada, memang tak akan jadi. Karena itulah kita akan tengok ada orang rumahnya bertingkat-tingkat, uangnya berlipat-lipat, kasurnya berkilat-kilat, isinya tidak kurang cantik memikat, kadang-kadang sampai 4. Tapi dia tak akan bahagia. Sebab apa tadi? Tidak dibina dengan kasih sayang. Isteri rumah. Isteri seorang je. Alhamdulillah. Sampai di luar. Diceraikan di luar. Maknanya kita kena bina rumah tangga dengan kasih sayang. Itu yang kedua.
Baik, sebelum kita nak sambung nombor 3, kan Ustazah kata tadi, Nabi kata kasih sayang kena tunjuk dengan 2. Pertama dengan kata-kata. Nabi tunjuk. Nabi selalu puji isteri Nabi. Nabi selalu sebut kata-kata sayang kepada isteri Nabi. Tengok Nabi panggil Aisyah. Kita tahu kan? Ya Humairah. Pujilah tu. Sayanglah tu. Wahai isteriku si merah jambu. Sebab Aisyah ni dia memang cantik. Kulitnya berwarna putih. Bila dia senyum dekat Rasulullah SAW, pipi yang putih ni dia jadi macam merah-merah. Tak payah nak pakai pemerah pipi. Tak payah pakai blusher. Ini Nabi panggil si merah jambu. Dengan kata-kata. Biasanya tuan-tuan panggil dekat isteri apa? Oh, ada yang panggil sayang pun ada yang panggil nama pun ada. Pesanan daripada saya lah. Kalau rasa macam tak boleh nak panggil si merah jambu, yang tu tak ada nak tiru nanti Ustazah. Sebab isteri tak apa nak merah jambu ni. Nak panggil apa ni? Panggillah comel, kan? Sebab isteri semua comel. Kita ni Allah bagi jadi kita semua cantik, semua comel. Why not suami panggil comel? Comel, air, cawan. Comel, air, cawan. Tunggu setengah jam isteri tak keluar-keluar. Tiba-tiba apa yang keluar? Kucing pula. Kucing pula yang ada al-mawaddah warahmah. Yang kedua kata Nabi, tunjukkanlah, terjemahkanlah kasih sayang ini melalui perbuatan. Antara perbuatan yang melambangkan kasih sayang antara suami isteri, ibu bapa dan anak-anak, pesanan daripada Nabi yang Nabi juga buat, tahadu tahabu, berhati-hati